Baik, bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Dato' Abdul Razak Abdul Malik, iaitu Presiden Institut Logistik dan Pengangkutan Bertauliah Antarabangsa CILT yang bersedia di talian Skype pada ketika ini. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, ini adalah melibatkan perkara-perkara yang kita faham data dan faktanya secara apa yang diberitahu oleh pihak berkuasa, tetapi secara terperincinya tentang pendefinisian dan juga secara terperinci urusan teknikal tersebut untuk kita memahami bagaimana ia boleh berlaku dan bagaimanakah pertembungan ini boleh berlaku kepada sistem automated ataupun sistem yang dalam bentuk automatik ini. Pada pandangan Prof sendiri, apa bentuk persoalan dan juga perkara yang perlu kita beri tumpuan untuk kita sama-sama memahami dalam kajian dan juga siasatan yang masih lagi dijalankan pada ketika ini, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astro Awani kerana menjemput saya. Kalau kita lihat tentang dapatan awal punca kemalangan ni, nampaknya ialah pemandu telah memandu TR train 40 dalam arah yang salah. Jadi maknanya sudah berlakulah pertembungan. Kalau itu yang berlaku, saya ingat persoalan-persoalannya banyak sebenarnya timbul daripada perbuatan yang semacam ini. Pertamanya ialah secara awal saya ingin menyatakan bahawa head-on collision ni merupakan insiden yang paling serius kepada operasi train. Tak ada yang lebih serius daripada itu. Derailment pun tak serius. Tapi head-on collision is very, very serious. Kerana itu kalau kita lihat, jika pemandu train pass signal at danger, terus kita gantung kerja. Kerana apa? Kalau dia pass signal at danger, akan kemungkinan berlaku head-on collision. Itulah bahayanya. So head-on collision adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak sepatutnya berlaku. Tidak semestinya berlaku. Now, persoalan-persoalan daripada ini ialah kenapa testing train ni dilakukan pada masa puncak? Kita ada 3 shift. Morning shift, afternoon shift, kemudian after midnight punya shift. Kenapa kerja-kerja ini tidak dilakukan semasa itu? Apabila khidmatan sudah mula kurang dan sebagainya. Ini pukul 8. Orang semua nak balik kerja, nak pergi tempat nak balik dan sebagainya. Urusan banyak. Dan kenapa? Kemudian keduanya ialah unfortunately the procedure seems to be weird to me, pada saya. Sepatutnya bila satu train disable control sepatutnya dibatalkan kepada another train yang ada automatic operation tu, dan post dalam section itu mesti kerja dalam bentuk manual. So, satu manual dan satu lagi automatic, inilah risikonya. So, saya harap pada masa hadapan, lihat itu, review itu, sistem itu. Kemudian, yang ketiganya, nombor train ni pun kepada saya sangat confusing. Ada TR40 dan TR81. Pada saya sangat confusing kerana dalam rail operation di Malaysia, terutama di KTMB, saya 37 tahun di Kereta Api Tanah Melayu, nombor train digunakan nombor genap untuk northbound dan nombor ganjil southbound. Ini adalah amalan yang telah digunakan selama ini. Kalau you ada train, nombornya 40, northbound pun 40, southbound pun 40, 81, southbound 81, northbound 81. Very confusing. Tolong review itu. Kemudian yang keempat, apa yang sudah jadi dengan ATP kedua-dua train? Jika TR40 disable, bagaimana dengan TR81? Adakah dia dalam keadaan baik? Dia bukan satu orang buat silap, benda boleh berlaku. Kalau semua orang buat silap, ini yang boleh berlaku. Prof, saya nak sentuh tentang apa yang Prof sebutkan. Bukan seorang yang membuat silap. Kerana kita faham bahawa prasarana sudah pun memberikan kepakaran. Mereka ini adalah anggota yang terlatih selama ini. Namun ramai juga yang menyifatkan bahawa
terlatih itu ya, tapi dalam keadaan semasa yang mereka tidak pernah lalu insiden sebenar dan sebesar ini menyebabkan mungkin rasa keselesaan itu wujud, dan dalam keadaan sebenar ini mungkin beberapa SOP telah pun tinggalkan. Adakah kemungkinan ini wujud, Prof? Itulah. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam keadaan yang ini, siapa sebenarnya bagi kebenaran train 40 bergerak? Controller? Apa syaratnya? Syaratnya bertulis atau verbal? Adakah train 81 diberi amaran supaya berhati-hati kerana TR40 beroperasi tanpa SOP? Kan banyak tu. Sebenarnya train operation ni is a very safe operation in the world. Dia akan berlaku ni apabila lebih daripada seorang yang membuat kecuaian. Now, bagaimana dengan keadaan track circuit dan interlocking signaling system di kawasan itu? Macam seolah-olah dia tak ada kontrol. Sebab kalau dalam color light system ni dia ada overlapping system operating by time motion. So, kenapa? Bukankah teknologi yang digunakan ni fail safe? Sebenarnya tak boleh berlaku kalau dia fail safe. Now, nak tanyalah perasaan anak ni, berapa kali berlaku near miss ni? Jika adalah dalam tempoh ianya dikendalikan berapa puluh tahun dah ni. Tapi saya tak nak jawab lah. You tak jawab pun tak apa. Yeah? I just want to ask you that question. Dan berapa kali dalam setahun emergency response training, ni yang you kata tadi ni. Ada SOP, ada emergency response procedure, but dia boleh berkarat dalam kepala ni kalau kita tak buat dia punya drill dia, exercise dia. Dia harus dilakukan. Mungkin sekali setahun, mungkin 2 kali setahun, mungkin sekali untuk prasarana ataupun untuk organisasi kereta api tersebut. Satu lagi dengan polis, dengan bomber, dengan tanawam dan macam-macam lagi. Dengan kesihatan dan sebagainya. Are we doing that? Tak boleh nak main-main ni. Kemudian maintenance rigid dan practices perlu direview sebab feedback yang saya dapat berlaku rattling di bogi dan clattering sound due to sharp tire, roda tajam dan sebagainya. So saya harap penumpang-penumpang yang naik siang malam dan sebagainya, make sure you all also send, this feedback apa semua. Jangan sampai benda berlaku macam ni. Baru kita semua macam melompat reaksi dan sebagainya. Dan after incident effect, need to mobilize effort to avoid more congestion. COVID-19 is a real challenge kepada kita. Semoga tak ada pula kluster baru wujud. Satu ialah accident. After accident macam mana? Itu semua harus diambil kira. Walaupun pemerhatian saya lah, ya, pemerhatian saya secara jujur, kerajaan masih belum establish National Safety Board. Walaupun sudah disyorkan sejak 2013-2014 lagi. Berapa tahun dah tu? Berapa kerajaan dah bertukar? Tak berlaku sampai sekarang. Yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia masih belum provide logistik vehicle for proper setup medical base station. Kita masih lagi menggunakan ambulans untuk bawa mereka yang yang malang, casualty. But daripada tempat tu nak ke hospital mungkin setengah jam, mungkin 20 minit. Kalau lah KKM ada medical base station, so mana yang real kita boleh treat mereka. Kemudian yang ketiga, saya harap MOT to implement safety star grading operation lah kepada public service nationwide. Please take it serious about safety. Now, I would like to remind lah my friend, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan yang dekat KTMB.
dekat ERL, prasarana, MRT, ECRL dan malah high speed rail. Bila orang bertanya kepada kita, what is your business? Jawapannya, safety is our business. And the rest will follow. Safety first. Ya. Right? Okey. I think this is very important untuk kita tanamkan ke dalam jiwa dan pemikiran semua daripada atas sampai bawah bahawa apa yang kita lakukan ialah our business is safety. Ya. Bila ada safety, you boleh bawa orang, you boleh hantar, you boleh whatever you want to do. Ya. That will follow. Tak ada Okay. safety, that is not our business. Okey, Prof. Terima kasih Prof kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Seperti yang Prof sebutkan tadi, ini bukan kesilapan seorang sahaja. Sudah pasti kita melihat keputusan ini melibatkan beberapa individu dan bagaimanakah penambahbaikan dalam beberapa perkara yang Prof sebutkan tadi perlu segera dilakukan. Untuk kita pastikan bahawa kita bukan sediakan perkhidmatan train, kita sediakan perkhidmatan keselamatan. Itu yang perlu diberikan tumpuan oleh pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan pada kali ini.